Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita beri rahmat, keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita wawarkan, jadi buku kita yang dicadangkan yaitu buku Fiqhul Jihad karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tuan-tuan, dia ada 2 jilid. Ini jilid pertama dan ada satu jilid. Jadi buku ini tuan-tuan, dari sudut akalnya berapa tahun untuk selesai. Mungkin kalau nak selesaikan buku ini, moga-moga hadirin yang ada ini dipanjangkan umur seperti bekas Perdana Menteri. Kalau umur semua panjang, insya-Allah habislah buku ini. Ya, kalau tak dipanjangkan umur, tak sempat habis. Jadi buku ini tuan-tuan, tajuknya dia mengupas tentang jihad daripada A sampai Z. Tidak menyentuh perkara yang lain. Kadang-kadang kita sebut jihad, tapi kita tidak memahami dari sudut pengertiannya, dari sudut hala tujunya, dari sudut isi kandungannya. Jadi buku ini tuan-tuan, kalau lebih baik beli, baca. Duduk di rumah, habis. Tak sempat 1 tahun habis kalau baca setiap hari. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita mula daripada definisi utama tentang Al-Jihad. Jadi kata-kata aluan ni kita tak perlu baca tuan-tuan. Kata-kata aluan dia pun dalam 10 muka. Bukan 10 muka, 20 line. Jadi kita sudah perlu baca mukadimah dia. Artinya harapan dia dan juga cara dia mengumpul buku ini, berapa lama tempoh dia, hampir masa 6 tahun. Baik tuan-tuan, jadi kita mula dengan pengertian Al-Jihad. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita mulakan perbahasan ini dengan definisi penting yang ada kaitannya dengan beberapa konsep utama yang terdapat di dalam buku ini, seperti istilah Al-Jihad, Al-Qital, Al-Harb, Al-Anfu, Al-Irhab, Al-Ghazwu. Jadi kalimah jihad ini dia ada beberapa pengertian, beberapa lafaz, seperti Al-Jihad. Jihad maknanya jihad. Al-Qital, perang. Al-Harbu, perang. Al-Unfu, perang. Al-Irhab, Al-Ghazwu. Itu adalah pengertian yang sama. Cuma satu kalimah sahaja yang menyebut jihad. Kadang-kadang disebut Al-Qital, perang. Kadang-kadang disebut Al-Ghazwu, perang. Al-Harbu, perang. Al-Qital, perang. Jadi banyak istilah digunakan sama ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tuan-tuan, jihad adalah kata nama yang diambil daripada juhada. Yujhadu jihadan mujahadatan. Jahada yujahidu mujahadah ataupun mujahadatan. Itu maknanya asal kalimat jihad. Jihad daripada sudut bahasa ialah berarti mengeluarkan usaha, iaitu menanggung kesusahan. Jihad maknanya pengorbanan dan
kita menanggung kesusahan. Arti kita nak jihad, mesti kita akan menghadapi kesusahan. Sama ada kita jihad itu, pada masa kita berjihad, kita akan rasa susah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita menghadapi musuh. Kita menghadapi musuh, sudah tentu kita akan menghadapi kesusahan, rintangan, cabaran. Di antara contohnya tuan-tuan, kita nak perang. Ya, kita nak perang. Apabila kita ingin melakukan peperangan, kita terpaksa menggunakan tenaga kita, tubuh badan kita dengan sepenuh hati, dengan tujuan untuk menghadapi musuh. Apabila kita menghadapi musuh, apa yang ada di hadapan kita? Sama ada kita mati ataupun kita menang. Itu makna jihad. Sebab itu syarat yang diwajibkan ke atas seseorang itu untuk berjihad, mesti ada syaratnya. Mestilah seorang laki-laki yang sehat, yang mempunyai tenaga dan kekuatan fizikal dan mentalnya, dan tidak diwajibkan berjihad ke atas orang yang ajuz, orang tua. Tak wajib, tuan-tuan. Ya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya 70 tahun. Apabila dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berjihad, ditunggu di pertengahan jalan. Dia minta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan kerana umurnya sudah lanjut. Cuma dihantar anaknya sebagai ganti dia, anak laki-laki dia. Jadi tuan-tuan, apabila dihantar anak laki-laki, syahid anaknya. Kemudian dalam peperangan lain dihantar lagi anak laki-laki dia, syahid. Dihantar anak yang ketiga, syahid. Anak yang ketiga yang terakhir. Jadi apabila diberitahu bahawa anak bongsunya syahid, dia menangis. Yang pertama dia tak menangis, yang kedua dia tak menangis, yang ketiga apabila anak bongsunya syahid, dia menangis. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa sebelum ini kamu tak menangis? Yang kedua tak menangis, yang ketiga tidak. Yang ketiga baru anda menangis. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya sudah tidak ada anak lagi untuk saya hantar ke medan jihad. Sebab itu aku menangis. Artinya tuan-tuan, ini di antara pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat. Baik tuan-tuan, perkataan yang mempunyai huruf jim, ha, jahada. Jihad disebut di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Ya, jihad disebut di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Kalimat jihad banyak digunakan dalam pengertian berperang bagi memenangkan agama dan mempertahankan kesucian umat. Jadi matlamat perang ialah untuk mempertahankan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertahankan kesucian umat Islam. Itu adalah matlamat jihad, untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga maruah orang Islam supaya tidak dihina dan dicabuli oleh musuh Islam. Sebab itu kita terpaksa berperang. Baik tuan-tuan, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya akan menghuraikan pengertian jihad mengikut pandangan Al-Quran dan Sunnah
dan lebih luas pengertiannya dan tidak terbatas pada peperangan sahaja. Artinya tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia membicarakan tentang perang adalah berasaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti, sebagai asas pegangan, sebagai asas rujukannya, berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad membahagikan jihad kepada 13 bahagian jihad. Jadi tuan-tuan, jihad ini bukan perang saja. Ya. Jadi apa yang kita faham, jihad itu perang. Tetapi Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad membahagikan jihad kepada 13 bahagian. 13. Apa tuan-tuan kata Ibnul Qayyim? Yang pertama, jihadun nafs, yaitu kita berjihad melawan nafsu. Itu juga dipanggil jihad. Sebab itu tuan-tuan, berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Apabila selesai perang, maka Rasulullah SAW ada yang mengatakan bukan sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Apa yang Rasulullah SAW sebut? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang berjihad kecil, dan di hadapan kita adalah jihad yang lebih besar daripada perang. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar daripada perang? Maka Rasulullah SAW menjawab, jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok lawan nafsu ini tuan-tuan, ya Allah SWT sendiri menyebut annan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu kebanyakannya membawa manusia melakukan perkara keji. Jadi apa yang kita hadapi kehidupan kita tuan-tuan, masalah ibadah, kadang-kadang kita terpaksa tunduk kepada tuntutan nafsu. Kita nak datang ke surau, ke masjid berjamaah 5 waktu, seolah-olah ada satu kakangan yang menyebabkan kita tidak dapat memenuhi solat berjamaah 5 waktu. Kerana apa? Nafsu. Nafsu yang kita miliki itu. Sebab itu tuan-tuan, para ulama tasawuf, dia membahagikan nafsu ini secara umumnya kepada 3. Nafsu ammarah, nafsu yang jahat. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang dimiliki oleh seseorang itu, kebanyakannya dia melakukan kebaikan, tetapi ada waktu-waktu yang tertentu dia melakukan kejahatan dan keburukan. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang bersih, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dimiliki oleh seseorang itu, maka dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terpaksa menghadapi nafsu, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita untuk beribadah kita rasa malas, kita rasa malas. Kita nak bangun, kita nak bangun malam tahajud, kita rasa malas. Kita nak baca Al-Quran, kita rasa malas. Kita nak zikir pun kita rasa malas. Kita nak baca Al-Quran pun kita rasa malas. Kenapa? Itu adalah nafsu. Yang nafsu yang ada pada kita. Kerana nafsu itu ada 2, ya.
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jadi dalam setiap diri kita manusia ini, Allah Subhanahu wa taala campak nafsu. Dua, fa'alhamaha fujuraha, dia campak dalam hati kita untuk kita melakukan perkara yang keji. Fujuraha wa taqwaha, dan untuk menarik kita supaya kita melakukan perkara yang baik. Cuba kita tanya diri kita sendiri, tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga tarikan untuk buat benda tak baik, ya. Tapi kadang-kadang ada juga tarikan untuk kita melakukan perkara yang baik. Kita nak baca Al-Quran, contohnya tuan-tuan, kita nak baca Al-Quran, kadang-kadang kita rasa malas nak baca, malas nak baca Al-Quran. Itu adalah nafsu yang buruk. Dan ada lagi nafsu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala taqwaha, nafsu yang mengajak seseorang itu menjadi insan yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah Subhanahu wa taala, berjayalah orang yang membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorkan nafsunya, ikut nafsu, rugi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, jihad melawan syaitan. Itu pun jihad juga. Kita nak lawan syaitan. Sebab apa, tuan-tuan? Syaitan itu adalah musuh utama manusia. Mengapa Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga? Adalah kerana godaan syaitan. Syaitan pujuk dia. Apa yang dipujuk oleh syaitan? Wahai Adam, kalau sekiranya kamu makan buah khuldi ini, kamu akan berada dalam syurga selama-lamanya. Dan kamu akan menjadi malaikat. Kamu tidak akan mati selama-lamanya. Makanlah buah ini. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana Nabi Adam ini sentiasa dipujuk, ditipu oleh syaitan tiap-tiap hari, maka Nabi Adam tersalah langkah. Maka dia makan buah itu. Apabila dia makan, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan fa akhrajahuma mimma kana fi. Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi Adam keluar daripada syurga kerana syaitan. Tetapi syaitan ini, tuan-tuan, dia tidak berhenti setakat untuk menggoda Adam. Bahkan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, fa bi'izzatika la'ughwiyannaka ajma'in illa min ibadika lahumul mukhlasin. Syaitan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpah syaitan? Dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu, ya Allah, aku akan sesatkan semua hamba-hamba Kamu. Aku akan sesatkan semua hamba Kamu. Illa, kata iblis syaitan, orang yang aku tidak dapat sesatkan hamba Kamu apabila dia melakukan sesuatu dengan ikhlas. Inilah manusia yang tidak akan aku mampu untuk menyesatkan mereka apabila melakukan sesuatu dengan ikhlas. Inilah, tuan-tuan, rahsia yang didedahkan oleh syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membalas percakapan syaitan itu yang di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan buka pintu taubat kepada hamba-hambaku
sampai nyawanya sebelum sampai ke hakku. Aku akan buka pintu taubat kepada hamba-Ku yang bersalah sampai kiamat. Maka inilah tuan-tuan yang dikatakan jihad untuk melawan syaitan. Jadi sebab itu tuan-tuan kita, syaitan ini bukan sahaja syaitan yang hakiki, ada juga syaitan yang majazi, syaitanul jin wal ins. Syaitan adalah terdiri daripada jin dan manusia. Jadi kalau sekiranya manusia yang perangainya seperti syaitan, maka itu adalah syaitan yang terdiri dari kalangan manusia. Ya, sebab itulah tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang akan dihadapi oleh orang mukmin ialah asy-syaitanu yudlilu. Syaitan sama ada daripada jin ataupun manusia akan menyesatkan manusia. Yang boleh kita nampak sekarang ini tuan-tuan, berapa banyak ajaran sesat, ajaran salah yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Manusia, ada yang mengaku menjadi nabi, ada mengaku menjadi Tuhan. Jadi ini semua adalah syaitan yang menyesatkan manusia. Jadi tuan-tuan, kita mesti hadapi ini. Baik itu setiap kali sebelum kita menunaikan solat ataupun kita membaca Al-Quran, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita nak masuk bilik air, kita baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Orang nak bersama dengan isteri, Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya. Bukan Allahumma barik lana. Kadang-kadang kita terlupa Allahumma barik lana. Ada langsung tak tahu. Ya, langsung pun tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu adalah doa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, apabila bayi itu dilahirkan, tuan-tuan, artinya syaitan dengan ibu bapa akan bertarung siapa yang lebih cepat untuk memperdengarkan kalimah suci. Sebab itu apabila anak itu dilahirkan, kita disunatkan azan dan iqamah. Azan di sebelah telinga kanan, iqamah di sebelah kiri. Nah, jadi bapa azan tidak perlu dengan suara yang kuat, dalam suara yang perlahan. Azan. Sebab apa? Artinya dalam akal fikiran kanak-kanak itu, suara yang pertama didengar ialah kalimah Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dikuasai oleh syaitan. Ini tuan-tuan yang dituntut oleh agama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Syaitan itu musuh kamu. Fattakhizuhu aduwwan, dan kita hendaklah jadikan syaitan itu benar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu. Kerana syaitan itu dia cuba untuk menggoda kita, menyesat kita supaya kita termasuk dalam kumpulan mereka, kumpulan syaitan. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kita masuk neraka bersama-sama mereka. Inilah dia punya harapan syaitan, dan mereka tidak pernah berdiam diri, tidak pernah rehat untuk menyesatkan kita. Dan kebanyakannya percaya, digoda oleh syaitan, tuan-tuan. Inilah satu yang disebut oleh Ibnu Qayyim tentang
jihad. Yang ketiga, jihad menentang kerusakan. Rusak. Artinya tuan-tuan, di muka bumi ini ada manusia yang suka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tabghil fasada fil ard." Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Apa bentuk kerusakan itu? Umum bentuknya. Jadi, bagaimana kita? Bagaimana kita untuk menentang kerusakan yang dibawa oleh manusia yang membawa kerusakan itu? Jadi kita melawan kerusakan adalah satu jihad. Bagaimana kita lawan? Tuan-tuan, mungkin kita lawan dengan cara perkataan. Kalau tinggi, dengan perbuatan. Ya? Sebagaimana yang Nabi SAW sebut, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Ini adalah jihad. Yang kita nak lawan. Kita nak lawan kerusakan yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok banyaklah kerusakan. Ya. Dia ada pertunjukan konsert di Bukit Jalil, sampai yang hati 85,000 orang pergi makan darah, mati ke. Dia tutup kesalahan tu, dia buat majlis zikir perdana. Ini dah berlaku antara ma'ruf dan munkar. Ma'ruf dan munkar berlaku. Jadi nampak kan, tuan-tuan, kita tengok warak semua, pakai surban, pakai kopiah, pakai jubah pinjam ke jubah beli, saya tak tahu. Mungkin dia pinjam, ada jubah. Tapi kita husnuzon, itu adalah program yang baik. Ya. Tapi tuan-tuan, dalam Islam mana lebih utama? Dalam Islam mana lebih utama kita menghapuskan keburukan daripada kita melakukan kebaikan? Dari sudut kaedahnya, tuan-tuan, daripada sudut kaedah fiqh yang berbunyi darul mafasid aula min jalbil manafi'. Kita hapuskan kemungkaran itu lebih utama daripada kita melakukan kebaikan. Kita hapus dulu. Ya, program itu tak payah lagi. Zikir munajat itu tak payah lagi. Hapuskan benda ini dulu. Ya. Jangan diberi ruang untuk anak-anak muda terlibat dalam kerja yang pasif, yang rusak. Sedangkan kita menghadapi masalah besar, Kabupaten Panggilan. Itu satu ujian Allah SWT. Ya. Sebab tuan-tuan, supaya manusia itu berfikir bahawa yang maha berkuasa ialah Allah. Sekarang ini tuan-tuan, apabila kita naik ke Batu Gebang, apa perasaan kita? Mesti kita sentiasa berzikir, baca Al-Quran atau Batu Gebang. Sebab apa? Kita rasa takut. Ya? Menandakan kita ingat kepada Allah SWT dulu. Mana kita ada ingat? Kalau tak jatuh ke Batu Gebang, kita tak rasa apa. Tapi sekarang cuba pergi, rasa takut ada. Tapi dengan cara kita menyebut Allah SWT, kita zikir ke, kita baca doa ke, baca Al-Quran ke, sepanjang perjalanan tu baca Al-Quran sampai habis 10 juz pun ada. Ya? Ada tuan-tuan, mula daripada KLIA sampai Jeddah baca Quran. Berapa juz? 10 juz dapat. Dia takut jatuh. Ya, kalau jatuh dah ada pahala baca Quran, tapi tak jatuh. Nah, itulah. Ini tuan-tuan adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala
bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk menarik manusia yang lupa, yang lalai kepada Allah kembali kepada Allah. Sebab apa? Perkara itu berlaku, tuan-tuan, adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada akhbar luar negara dia hutang pilot kapal rumah, dia kata ini pengganas. So dia kata tempat di pembangkang ganas. Itu dalam akhbar luar negara, tuan-tuan, dituduh macam-macam. Jadi inilah ya satu perkara yang berlaku supaya kita yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala berfikir. Orang kata dalam mas ada jual arah, ada agak arah. Jadi kalau pihak pengurusan itu berfikir, ya, jangan lagi hidayah, tuan-tuan, macam Brunei, Darussalam, nama pun bagus, Darussalam, negara yang dipenuhi dengan kesejahteraan, dan dia sudah melakukan hukum hudud, ya, secara sumur, tidak ada bantahan. Maknanya ada, tuan-tuan, ya, ada kesejahteraan, ada kebaikan, ada keimanan kepada rakyat negara mereka. Jadi inilah, tuan-tuan, yang berlaku. Jadi kita mesti menghapuskan keburukan daripada kita menyuruh melakukan kebaikan. Sebab, tuan-tuan, kebaikan ini dia lambat merebak, tapi keburukan ini dia cepat merebak. Kita hapuskan. Macam seseorang yang terkena penyakit barah. Tahap berapa? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tapi kalau setakat kena darah tinggi, dia lama mati. Ya. Maknanya, tuan-tuan, parah penyakit itu. Jadi kita kena atasi baik, tuan-tuan. Kemudian berjihad menentang kemungkaran dalam masyarakat. Benar mungkar, tapi maknanya kefasidan, kerusakan, dan membawa kepada kemungkaran dalam masyarakat. Apa namanya mungkar? Inilah yang dikatakan kemungkaran. Mana setiap perbuatan yang menyalahi syarak, maka dia juga mungkar. Jihad menentang orang-orang munafik. Jihad menentang orang munafik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Allah arahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara wal munafiqin. Ya Rasulullah, hendaklah kamu berjihad menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz 'alaihim, kata Allah, dan hendaklah kamu bertindak keras kepada mereka. Waghluz maknanya bertindak keras. Bukan tidak boleh berlemah lembut, mesti bertindak keras. Waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, kata Allah, neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Wasa'at masira, seburuk-buruk tempat. Maknanya, tuan-tuan, orang yang menentang Islam, ya, peperangan, maka sudah tentu dia masuk neraka. Orang yang menegakkan agama Allah dan mempertahankan kesucian Islam, maka tempatnya syurga. Itulah yang dikatakan jihad, baik, tuan-tuan. Jihad dakwah dan penerangan. Kita dakwah jihad juga. Jihad, kita berdakwah. Sama ada kita jihad berdakwah dengan perkataan ataupun dengan cara penulisan. Kita tulis dari internet. Tapi jangan tulis yang menggaruk-garuk. Ini banyak yang garuk-garuk. Tulis benda yang ada fakta, bukan auta. Mesti ada fakta. Gunakanlah
teknologi kini untuk menyebarkan dakwah, tuan-tuan. Walaupun kita berdakwah dengan perkataan, maka setiap perkataan yang baik diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi pahala. Kita ada kemahiran, sebarkan, tuan-tuan. Jangan kita sebarkan fitnah dari YouTube. Nah, jangan kita sebarkan benda-benda yang tidak baik. Kita sebarkan benda-benda yang baik untuk kepada kawan-kawan kita yang tidak datang tu. Tak ada WhatsApp dia, hantar. Zoom hantar. Oh, ini nak pergi aku, tak boleh pergi. Oh, ya kamu tak datang tu, dapat maklumat. Jangan kita yang menerima sesuatu itu dalam kita anggap itu adalah suuzon. Kita mesti anggap itu adalah husnuzon. Ya, banyak. Kadang-kadang itu kita dalam WhatsApp kita, oh hantar. Siapa tu pun kita tahu. Ya, pelbagai. Jadi kita dakwah dengan penulisan. Orang yang tahu benda-benda ini sebarkan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bukan semua ada orang ada maklumat, dan kadang-kadang dia tidak maklumat. Artinya dakwah itu jihad. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan tulisan. Sebab apa, tuan-tuan? Apabila kita berdakwah yang dikatakan jihad, sudah pasti kita akan menghadapi beberapa rintangan, cabaran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada pendakwah, yujahiduna fi sabilillah wa la yaqafuna lawmata laim. Hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala wa la yaqafuna lawmata laim, dan jangan kamu rasa gerun dan takut kepada cacian dan maki hamu. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita berdakwah, ada orang maki kamu kita, ada orang perli kita, memang ada yang menghalang kita. Jadi sebab itu dakwah adalah jihad, tuan-tuan. Kita tengok di Mesir contohnya, ya, berapa ramai pimpinan Ikhwanul Muslimin yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, seramai 529 orang. 700 orang sedang menunggu. Mengapa dia digantung? Kerana dakwah untuk memberi maklumat yang sahih kepada orang Islam di Mesir yang lama hidup tertekan dan ditindas oleh orang Islam sendiri. Yang tekan itu bukan mereka, tuan-tuan, orang Arab yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan orang Syiah, tuan-tuan. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menekan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini yang berlaku. Jadi ini adalah yang dikatakan jihad. Kemudian jihad, yang dikatakan jihad ialah as-sabr, sabar, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, wasta'inu, minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan penuh sabar dan sembahyang. Sabar, ya, umpama kapal terbang, tuan-tuan. Bagi orang Islam mesti menerima, ya, mesti menerima hakikat itu adalah berlaku dengan ketentuan Allah. Kita kena sabar, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita panggil tukang sihir, tukang teropong. Diteropong, tuan-tuan. Bukan setakat itu, tuan-tuan. Dia pergi ke Pulau 9, dia bawa ketua, dia palu, dia azan, teropong dah tahu. Ini kita dalam Islam, siapa yang kita mesti minta? Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabarlah.
mungkin tuan-tuan tidak mengenai keluarga kita. Tapi kalau kita tuan-tuan, itu dah biasa. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Cuma bentuk. Tapi kalau mati dalam biasa, tuan-tuan mungkin tidak begitu orang kata mendalam, tidak begitu mendalam kesedihannya kalau mati biasa. Tapi ini adalah kematian yang luar biasa. Tapi di situ ada kegembiraan, kesedihan. Di samping kesedihan ada kegembiraan. Dia dapat pampasan 500,000 seorang. Dan kalau 2 orang mati dapat 1 juta, tak jadi jutawan. Bukan itu yang nak tuan-tuan. Maknanya ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Sebagaimana dalam Islam, dalam Islam, apabila keluarga, seseorang keluarga itu dibunuh, maka Islam telah menetapkan wajib membayar dia ganti rugi. Berapa banyak? 300,000. Kalau mengikut Islam, 300,000 mesti dibayar kepada keluarga yang kena bunuh oleh keluarga pembunuh. 300,000. Jadi kesedihan itu memang ada, tapi terdapat sedikit kegembiraan kerana diberi pampasan. Itu dalam Islam tuan-tuan. Dia bagi. Jadi mungkin kita dapat sedikit mengurangkan tekanan pergi umrah ke tuan-tuan. Sebahagian lagi kita wakafkan kepada si mati. Mungkin itu adalah satu daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala mematikan orang yang sabar, diberi pahala yang tidak terhingga banyak. Allah bagi pahala yang besar, yang tidak boleh dinilai. Kenapa? Dengan sebab sabar. Jadi sabar ni tuan-tuan, dia banyak pengertian sabar. Sabar menghadapi musuh, sabar untuk beribadah, ya, sabar daripada melakukan maksiat. Itu maknanya sabar. Sabar daripada kemiskinan. Jadi semuanya itu adalah bentuk sabar. Kadang-kadang kita tuan-tuan sabar daripada apa? Sabar daripada tidak melakukan maksiat. Jadi kita kena sabar. Baik tuan-tuan. Maka ini kata Ibnu Qayyim dinamakan jihad madani. Ya, jihad madani. Selain itu terdapat jihad menentang musuh dengan senjata. Artinya tuan-tuan, di selain itu kita menentang musuh dengan menggunakan senjata. Perang, ya, dengan cara peperangan musuh. Itu juga jihad. Perang dengan musuh dengan menggunakan senjata. Dan Islam, tuan-tuan, dia mengarahkan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita orang Islam mesti mempunyai persiapan untuk menentang musuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah Subhanahu wa taala dia perintah kita supaya kita mempersiapkan diri dengan persenjataan yang canggih. Itu tuan-tuan, canggih. Sebab itu Iran cuba untuk mencipta nuklear, ditentang habis-habisan oleh siapa tuan-tuan? Israel, Amerika. Bahkan semua aset yang dimiliki oleh Iran dibekukan kerana dia takut tuan-tuan. Dia takut kepada senjata nuklear. Tetapi dia tidak fikir Israel telah dibekalkan peluru berpandu nuklear oleh Amerika sebanyak 350 peluru berpandu.
Dia boleh hancur semua negara Arab, tuan-tuan. Boleh hancur. Mengapa Israel ini berani? Kerana senjata. Bukan berani jiwanya, tuan-tuan. Orang kafir dia penakut. Bukan jiwanya berani, kerana senjatanya canggih, tidak ditandingi oleh mana-mana negara umat Islam. Dia dah lawan Hamas. Apa dia takut pada Hamas? Apa Hamas ada? Senjata yang dibawa oleh Hamas adalah tidak memberi apa-apa ketakutan. Cuba tuan-tuan, Hamas ada 10 biji nuklear. Israel 70. Itu pun dengan Hizbullah. Hizbullah, tuan-tuan, dia ada peluru berpandu lebih daripada 300,000 peluru berpandu. Kalau dilancar oleh Israel, hancur Israel. Kalau dibagi nuklear oleh 10 biji, hancur Israel. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memerintah orang Islam supaya mempersiapkan diri dengan senjata yang canggih. Senjata. Mengapa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Apabila negara Islam mempunyai senjata yang canggih, turhibuna bihi aduwallah, nescaya menakutkan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, ada musuh yang kita tidak tahu, Allah yang tahu, iaitu orang munafik. Allahu ya'lamukum, Allah tahu. Orang munafik, kita tahu orang munafik, kita tak tahu, tapi Allah tahu. Dia adalah musuh orang Islam. Jadi itu, tuan-tuan, melainkan zaman Rasulullah SAW, Huzaifah diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal seorang-seorang. Ini orang mukmin, ini munafik. Dia boleh baca, boleh tunjuk satu-satu. Ini kamu ni munafik. Walaupun di masjid Nabi munafik, tapi kita tak boleh itu. Cuma kita boleh sebut sifat-sifat munafik. Tapi Huzaifah, dia boleh tahu apa yang ada dalam hati. Sayyidina Umar pun tak tahu, tuan-tuan. Sayyidina Umar pun tak tahu. Ilmu itu diberi kepada Huzaifah. Dia boleh bilang. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, dia pergi jumpa Huzaifah. Wahai Huzaifah, aku ini ada ke tanda-tanda munafik? Aku ni ada ke tanda-tanda seorang munafik? Tidak. Dia bimbang, tuan-tuan, bimbang. Walaupun Sayyidina Umar telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bimbang. Sebab itu Sayyidina Umar, kalau sekiranya solat jenazah, kalau Huzaifah tak ada, dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Kalau Huzaifah ada sembahyang, dia sembahyang. Sebab apa? Kalau Huzaifah tak sembahyang, itu munafik lagi. Tak ada. Tapi kita jangan buat tu, tuan, sebab kita tidak ada ilmu itu. Buat macam tu habis Musa. Abu Bibu, tuan-tuan. Dia dengan Allah. Sebab dalam hati kita, siapa tahu, tuan-tuan. Dalam hati siapa boleh tahu? Al-hukmu bil-zawahir. Mengikut kaedah al-hukmu bil-zawahir, wallahu yatawallas sarahir. Kita hukum seseorang itu mengikut zahir dia. Tapi kalau macam Kasih Ahmad tu memang dah kufur, kan? Itu dah terang-terang, tuan. Tapi dia tak mengaku lagi. Tak mengaku. Degil. Patut dia bersyukur pada Allah. Allah bagi panjang umur supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini tadi oleh kerana umurnya panjang, tidak beroleh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menemui jalan buntu, tuan-tuan. Jadi apa salah kita doa, mudah-mudahan akhir hayat dia Allah nak campak hidayah dalam hati dia. Mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, tuan-tuan, boleh hukum bil-zawahir, wallahu yatawallas sarair. Allah tahu apa yang tersirat di hati. Tapi kalau seperti Kasih itu sudah terkeluar daripada agama. Baik, tuan-tuan.
Kemudian kita akan membincangkan secara mendalam pembahagian jihad dalam bab kedua, walaupun ramai orang yang menjadikan makna jihad hanya pada peperangan sahaja. Jadi kata Dr. Al-Qardawi, dia kata kebanyakan kita jihad itu perang. Sedangkan bukan, jihad itu bukan hanya terhenti kepada peperangan. Jihad sebagaimana Ibnu Qayyim, jihadun nafs, jihad melawan syaitan. Itu adalah dia katakan baik sekali tuan-tuan. Kemudian yang kedua, al-qital peperangan. Peperangan disebut di dalam Al-Quran, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dulu tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat diseksa, dibunuh, dihalau, dihina oleh orang-orang musyrikin Makkah. Dan para sahabat, tuan-tuan, beberapa kali menemui Rasulullah SAW, mereka sudah tidak tahan lagi ditekan, supaya kita lawan, menentang mereka secara berdepan. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Kenapa tidak izin? Karena belum baginda menerima wahyu daripada Allah untuk memerangi mereka secara berdepan. Dalam turun ayat, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Wahai Muhammad, bermula hari ini aku izinkan kamu berperang dengan mereka, bi'annahum zulimu, kerana mereka lama telah menzalimi kamu, dan lama kamu kena tindas. Maka mula sekarang hari ini kamu bangkit untuk menentang mereka. Dan para sahabat, tuan-tuan, bergembira kerana tidak tertahan di atas penindasan dan tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Turun ayat, mereka gembira untuk menentang musuh. Wa anna Allaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menolong kamu dan aku adalah Maha berkuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Kamu dihalau daripada kampung halaman kamu semata-mata kerana kamu menyatakan sebagai seorang Islam. Kamu dihalau, kamu dibunuh. Jadi inilah bermula daripada turunnya ayat ini, maka berlakulah peperangan. Demi peperangan yang kebanyakannya dimenangi oleh orang Islam. Baik tuan-tuan sekalian, Al-Qital bermaksud peperangan, bahagian terakhir dalam jihad. Artinya Al-Qital perang, ya. Tapi bukan semua qital itu jihad, tuan-tuan. Bukan semua perang itu jihad. Ada peperangan tidak dinamakan jihad, mungkin kita nama jihad. Sebab apa tuan-tuan? Saya dibunuh kan? Tanpa memilih kedudukan, kanak-kanak ke perempuan ke orang tua ke dibunuh. Kita tengok di Syria, tuan-tuan, kan? Kita nak kata yang mana satu betul, pejuang kita betul, yang sini betul, ya. Jadi ada bukti yang disebut oleh Nabi SAW. Ada bukti. Artinya kalau dua orang Islam itu berperang, al-qatil wal maqtul binnar, kata Nabi SAW. Orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, kedua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, "Fama ba'dul maqtul?" Ya Rasulullah, dia kena bunuh, bukan dia membunuh. "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia pun
terniat di hati, dia nak bunuh kawan dia juga, tapi dia kena bunuh dulu. Jadi artinya dia juga masuk neraka sebab ada niat nak bunuh sahabat dia. Jadi ini tuan-tuan, satu perkara yang berlaku, banyak berlaku di negara umat Islam, berlaku di Iraq. Iraq dah hancur tuan-tuan apabila sebuah negara itu dimasuki oleh Amerika. Hancur. Afghanistan hancur, Iraq hancur, Libya hancur, Syria hancur, Afghanistan, Pakistan hancur tuan-tuan. Apa lagi tak hancur? Semua negara Islam hancur. Tak ada satu punya aman. Cuma aman Malaysia saja aman. Ya, Malaysia aman. Itu je. Kita alhamdulillah tuan-tuan. Ada sekali tuan-tuan. Kita adalah peperangan dengan menggunakan senjata dalam menghadapi pihak musuh. Tetapi kalimah jihad mengikut pahaman manusia adalah berarti peperangan. Sedangkan hakikat kita dan jihad adalah daripada bahasa yang berlainan hurufnya. Kita daripada sudut bahasanya berasal daripada qatala, membunuh. Qatala yaqtulu qitalan atau muqatalatan. Qatala yaqtulu qitalan atau muqatalatan. Kita daripada sudut makna bercanggah dengan jihad. Kerana kita tidak sama maknanya dengan jihad. Kerana kita berasal daripada al-qatlu, iaitu membunuh. Jihad berasal daripada kalimah al-juhd, iaitu kepenatan tubuh badan untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita dengan jihad lain makna dan lain pengertiannya. Kalau sebut jihad berarti syahid. Kalau sebut perang belum tentu jihad. Kerana kadang-kadang orang Islam dengan orang Islam sama-sama membunuh, bukan jihad. Jadi kita pun tuan-tuan tertanya, apakah berlaku di Syria itu? Apakah yang pejuang yang itu adalah atas nama jihad? Ya. Ataupun yang mempertahankan itu jihad? Jadi dengan cara kita mendapat maklumat ini, maka kita boleh nilai. Apakah jihad? Ini yang persoalannya tuan-tuan. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Pukul 9. Sikit. Dia nak berhenti. Peperangan tidak dianggap syar'i, melainkan peperangan yang berbentuk fi sabilillah. Dia kata peperangan itu tidak dianggap syar'i, tidak memenuhi tuntutan syarak, melainkan peperangan yang berbentuk fi sabilillah. Itu perang fi sabilillah ke fi sabilillah. Itu tuan-tuan, betul ke kerana Allah? Tapi kalau kamu perang kerana Allah, kamu tak akan bunuh ulama. Ini Ramadan Bukti tuan-tuan di Syria, dalam masjid Umayyah, masjid lama, ada tazkirah. Dia pergi letak bom, bawah meja Bukti, Dr. Mahmud Bukti. Berapa orang mati? 60 orang mati dengan syekh-syekh sekali. Jihad itu bukan jihad. Kita bunuh orang yang sedang dengar tazkirah. Itu bukan jihad. Sebab apa dia kata Ramadan Bukti sokong Habib Asad, kita bunuh saja dia. Ini tuan-tuan. Jadi inilah satu daripada kesilapan berlaku ke atas kita umat Islam. Ya, kerana kita senang melakukan sesuatu pembunuhan, ya, tanpa menepati kehendak syarak. Baik tuan-tuan. Peperangan orang-orang mukmin seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 76
allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitan kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang pada jalan taghut. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan mengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita berperang sekarang ini kerana kita tidak mempunyai senjata yang seimbang. Kita tengok Israel. Israel. Ya, bukan dia datang, dia lancar terus. Hamas mana ada peluru berpandu? Nak tengok kapal terbang dia ada? Tak ada. Sebab itu Israel berani. Tapi apabila berlaku peperangan dengan musuh, maka orang yang beriman berperang kerana Allah, dan orang kafir berperang kerana taghut. Kerana taghut. Akhir sekali tuan-tuan, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang bagi meninggikan kalimah Allah, maka ia berjuang pada jalan Allah. Sekiranya peperangan itu tidak diisi dengan tujuan meninggikan kalimah Allah, maka ia bukan peperangan yang dianggap jihad, seperti yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibi. Ini yang kita takut itu tuan. Apa kata Nabi? Apabila dua orang muslim berperang dengan kedua-dua pedang mereka, kedua-duanya akan masuk neraka. Maka para sahabat berkata, siapa yang membunuh itu? Siapa yang membunuh? Sedangkan orang yang kena bunuh masuk neraka. Tetapi yang dibunuh itu, apakah alasan sesuai yang menyebabkan dia masuk neraka? Nabi menjawab, sesungguhnya ia juga mahu membunuh sahabatnya. Jadi dia pernah bunuh kawan itu, kawan ini tak membunuh juga. Jadi kebetulan kawan itu dulu kena bunuh. Jadi kedua-duanya masuk neraka. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina orang Islam adalah perbuatan fasik. Membunuh orang Islam adalah perbuatan kufur. Bunuh orang Islam adalah perbuatan orang kufur. Jadi tuan-tuan, yang ketiga al-harbu. La tarja'u ba'di kuffara yadrib ba'dukum riqabu ba'd. Janganlah kamu semua kembali kepada kekufuran selepas kewafatan aku, dengan masing-masing daripada kamu saling bunuh-membunuh. Jadi itu tuan-tuan, insyaAllah. Yang ketiga al-harbu, perang. Belum tajuk itu tuan, ini mukadimah. Mukadimah pun mungkin 2 bulan baru yang mukadimah. Ini baru masuk jihad, bab 1 ni jihad. Ini baru diberi detail satu persatu. Wallahu a'lam bishawab tuan, kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan sebagai mukadimah sedikit sebanyak kita dapat memahami pengertian jihad sebenar yang dikehendaki oleh agama kita, dan kita perlu menuliskan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.